Saya masa kahwin, saya guna semua pandangan ni. Bukan yang soal-soal Jumaat tu. Tak pergi masjid kan. Mengambil rukhsah. Bagi kita kahwin sekali lah, insya-Allah. Tak nak kahwin banyak kali lah. Okey, suka perempuan. Nak cerita bahawa sampai ke tahap tu lah. Mana orang berkahwin ni, oleh kerana kalau kita kahwin dengan orang yang belum pernah berkahwin, sama kita kahwin dengan wanita yang masih gadis lah, maka diberikan rukhsah bayi. Weh, apa lagi? Seminggu tak payah pergi sembahyang Jumaat kan? Memang saya tak pergi. Takut juga kalau Datuk Zaujah kata, sampai tak pergi masjid, betul kan? Tapi tak apalah, kita pun dah syukur sebab peluang hanya sekali. Tiba-tiba nak cerita sungguh kalau kahwin dengan orang yang pernah berkahwin, kahwin dengan janda 3 hari ya, 3 hari. Kita boleh tinggalkan solat Jumaat. Tak ada masalah kan? Kalau orang tu boleh sembahyang, bawa kahwin, contoh kan? Dibenarkan. Kalau dia marah, awak baca kitab apa boleh lah. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Rawaha malam tu dia kahwin, diminta selepas itu untuk meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri untuk turun ke medan Mu'tah. Masa perang tu, bila dah tengok para sahabat lain dah ada yang gugur Sayyidina Abdullah bin Rawaha masa atas kuda sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Sebab apa? Dia berlawan dengan jiwa dia. Nak teruskan ke nak balik? Teruskan, mungkin meninggal, mungkin syahid. Dan pula nama telah disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi bila sebut memang jadi. Nabi kata kalau mati orang ni, ganti orang ni. Mati Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ja'far bin Talib, ganti orang ni, ganti orang ni. Antara nama yang disebut adalah nama Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Sekejap ke depan, sekejap belakang, sebab lawan. Jiwa kata janganlah, Zaujah baru tu kan. Dan nak kena pergi perang kan. Akhirnya apa yang dia buat, dia teruskan peperangan sampai dia syahid dalam peperangan Mu'tah. Berlawan dengan jiwa ni akan tulisan. Para sahabat juga berlawan dengan jiwa. Begitu juga dengan kita kan. InsyaAllah, moga-moga kita menanglah perjuangan menentang hawa nafsu kan. Bukanlah maksud jom kita berjuang di Islam. Maafkan saya sedang berjihad, jihadul akbar. Jiwa saya rosak. Kalau saya lawan orang tu, saya nak power dulu kan, baru saya akan terlibat dalam perjuangan Islam. Salah Nabi, walaupun Nabi sebut, kalau berdasarkan hadis yang dikatakan hadis ni dhaif walaupun Nabi kata kita balik ke peperangan yang paling kecil menuju ke peperangan paling besar, paling kecil dari sudut tempoh perang, dua-dua wajib. Jihad nafsu wajib, jihad adu wajib, jihad musuh juga wajib. Tapi nak cerita bahawa jihad musuh ni, kita lawan dengan musuh ada fatwah dia, tak setiap hari. Tapi lawan dengan nafsu kita akan lawan setiap hari. Maknanya walaupun begitu, para sahabat pergi je perang, walaupun masih juga berperang dengan diri masing-masing. Jadi jangan pula bila orang ajak kita berjuang untuk Islam, apa tak berjuang? Saya nak bagi saya jadi orang sufi dulu, jiwa saya kotor di akhir, saya nak power dulu. Selagi saya tak dapat terbang dah ni, saya tak nak berjuang. Contoh kan? Betul Ini tak sahih kawul. Baik, yang terakhir, pengajaran yang terakhir untuk hari ini, hikmah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah Al-Quran. Ini disokong oleh satu hadis yang lain, hadis lain yang berbunyi la hasada illa fisnatain. Dalam riwayat lain Nabi pernah sebut la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang bermaksud tiada hasad melainkan pada dua perkara. Seorang lelaki yang diberikan Al-Quran oleh Allah, lalu dia membacanya pada waktu-waktu malam dan pada waktu-waktu siang. Dan seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan harta itu pada waktu-waktu malam dan pada waktu-waktu siang. Jadi ada juga para ulama mengatakan oleh kerana hadis yang kita riwayatkan tadi disebut hikmah. Apa itu hikmah? Tiba-tiba riwayat lain mengatakan Al-Quran rajulun atahu Allahul Quran. Jadi ada para ulama kata maksud hikmah itu adalah Al-Quran. Orang yang dia bersama dengan Al-Quran, dia menghafaz Al-Quran, dia mengulang baca Al-Quran pada waktu pagi dan pada waktu malam. Mulut kumat kali baca Quran dia. Jadi kita dengki dengan dia. Saya ni Allah. Saya pun nak jadi macam dia. Ya. Syekh Yusri baru ni khabar kepada kami bagi pada Fadlatul Syekh Yusri, orang yang belajar agama kuliah syariah Rusuluddin ke haram tak hafal Quran. Untuk belajar perubatan yustahab, sunat hafal Al-Quran.
untuk belajar agama kalau ikut pandangan Fadilatul Syekh Yusri haram tak hafal Quran. Jadi lepas tu bila kami borak-borak sikit, jadi mana? Di rumah baca Quran. Okey. Jadi nak cerita bahawa orang yang diberikan Al-Quran, dia baca Al-Quran setiap pagi dan malam. Jadi kita dengki dengan dia. Okey. Ada juga para ulama yang berpandangan bahawa hikmah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah sebarang perkara yang dapat menghalang seseorang daripada kejahilan dan dapat menghalangnya daripada melakukan perkara yang keji. Sebarang benda yang bersifat kebaikan yang boleh menyebabkan orang dekat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan benda-benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ada juga ulama yang mengumumkan makna hikmah su. Baik, itu saja daripada saya. Dan contoh macam Al-Quran tadi kalau kita kira-kira, kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri tidak ada erti tua dalam menghafaz Al-Quran. Saya pun bila dengar begitu rasa tak boleh jadi juga. Kita juga kena hafal Al-Quran. Ada kawan-kawan yang dikurniakan Allah dia hafal Al-Quran. Macam kita bila kena hafal? Kata Syekh Yusri, kalau seminggu kamu hafal rubuk. Kan juzuk kan? Rubuk tu. Kalau Quran apa dulu ain. Ingat lagi. Okey, seminggu hafal rubuk tak ada dalam 2 pusat lebih kot. Seminggu kamu hafal rubuk je. Dalam masa 5 tahun kamu akan menghafal seluruh Al-Quran Karim. Sikit je sebenarnya. Tapi kita banyak syarah benda lain. Bila kita syarah ke benda lain, kita sibuk ke benda lain, akhirnya benda yang lain yang masuk dalam hati kita tinggalkan benda yang sepatutnya. Bagus juga beliau memberikan peringatan kepada saya dan juga kawan yang lain, dan saya pun sampai kepada kawan. Mana tahu kita boleh sambut untuk menjadi Ahlul Quran yang menghafaz Al-Quran Karim. Lantas kita menjadi orang yang didengki oleh orang lain. Orang lain tengok kita berquran, orang lain pun menghafaz Al-Quran Karim. Supaya Al-Quran tidak menjadi hak milik kepada orang yang Al-Quran saja. Hak milik semua umat-umat Islam. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Kita berhenti untuk solat maghrib, dan kalau diberikan kesempatan lepas maghrib nanti kita tengok soalan-soalan yang ditanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.